Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Puan Pengerusi, saya merujuk butiran 10003 bahagian sekuriti makanan. Saya ingin membangkitkan isu keterjaminan makanan ini yang penting bagi kesejahteraan negara. Berdasarkan Indeks Sekuriti Makanan Global GFSI 2022, Malaysia berada di tangga 41 daripada 113 negara. Walaupun prestasi ini di tahap sederhana, kita dilanda cabaran global yang memberi impak langsung terhadap pengeluaran makanan negara. Pelbagai faktor seperti perubahan iklim, kenaikan kos pengeluaran, serangan penyakit dan konflik politik global terutamanya konflik Israel-Palestin mengheret dunia kepada ketidaktentuan ekonomi dan bekalan makanan. Kita juga berdepan cabaran kartel yang memonopoli barangan keperluan. Pada 10 Oktober lalu, Ops Beras Putih Tempatan menyita sebuah kilang beras di Kedah kerana disyaki menyorok beras tempatan sebanyak 180 tan. Ini sangat membimbangkan apabila ada pihak yang cuba mensabotaj bekalan makanan negara semata-mata demi keuntungan dan tidak mempedulikan nasib rakyat. Puan Pengerusi, menurut Jabatan Pertanian, keluaran dalam negara kasar KDNK bagi sektor agro makanan adalah sebanyak 7.3%. Dalam masa yang sama, kita juga banyak bergantung pada import makanan dengan nilai sekitar RM50.5 bilion daripada jumlah produk makanan yang digunakan. Saya menyokong strategi kerajaan dalam meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dalam negara dan mengurangkan kebergantungan terhadap import melalui Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2021-2025 dan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030. Persoalan saya ialah, apakah rancangan kerajaan dalam menguruskan RM400 juta peruntukan untuk keterjaminan makanan ini dalam mentransformasi aktiviti pertanian secara tradisional kepada sistem pertanian pintar bagi mengukuhkan ketahanan ekosistem agro makanan ini. Misalnya, teknologi AI dapat mengintegrasikan maklumat yang diperlukan untuk menambah pengetahuan petani dalam mengoptimumkan penggunaan tanah. Ia juga dapat membantu para petani dari sudut pemantauan, kawalan serangga perosak dan meningkatkan kecekapan pengurusan. Melalui penggunaan drone yang dilengkapi AI pula, kos pengurusan dan pertanian juga dapat dikurangkan dari sudut penggunaan air dan kerugian akibat serangan penyakit atau serangga perosak melalui sistem maklumat dan data yang efisien. Puan Pengerusi, seterusnya saya juga ingin menekankan peranan Fama dalam menguruskan bekalan makanan negara, terutamanya sewaktu krisis pandemik yang melanda negara. Untuk itu, saya merujuk kepada butiran 40002, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Fama merupakan agensi yang sangat penting bagi pengurusan pemasaran sektor agro makanan negara di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Selain itu, Fama juga bertanggungjawab menguruskan dan memastikan kecekapan rantaian bekalan makanan seluruh negara selain memantau harga pasaran pertanian. Ini bagi meningkatkan pengusaha tanaman dalam masa yang sama menyediakan harga mampu milik kepada pengguna. Saya ingin menyeru kerajaan supaya menambah peruntukan kepada Fama bagi meningkatkan keupayaan mereka sebagai agensi pelaksana yang lebih cekap dan efektif. Kita dapat lihat bagaimana Fama menguruskan bekalan seperti telur dan beras di saat kita menghadapi krisis. Dan kita dapat lihat bagaimana kaki tangan Fama dari atas hingga ke bawah. Mereka bekerja keras beberapa bulan ini untuk memastikan tanggungjawab itu dapat dilaksanakan. Puan Pengerusi, keupayaan Fama dapat ditingkatkan dengan penaiktarafan terhadap pusat pengumpulan ladang dan pusat pengedaran. Sistem pemadanan maklumat SDV yang dibangunkan Fama juga harus ditambah baik bagi menguruskan permintaan pasaran dan keadaan bekalan. Produk-produk agromas dan keluaran Fama sendiri dan juga pengeluaran perusahaan kecil dan sederhana PKS yang berkualiti dan berdaya saing sepatutnya dapat dipopularkan lagi di pasaraya-pasaraya besar. Di saat rakyat bersatu padu menjalankan boikot terhadap produk-produk yang mendukung apartheid Israel, inilah masanya produk-produk tempatan diangkat dan diberikan sokongan sewajarnya. Untuk meningkatkan supaya ekspor produk tempatan ke luar negara, penjenamaan semula penlabelan jaminan kualiti produk tempatan seperti Malaysia Best, MyGap dan sebagainya juga seharusnya dipertingkatkan lagi. Terakhir,
Sokongan, latihan dan insentif terhadap pembangunan modal insan Fama juga sangat penting bagi mengukuhkan kecekapan mereka dalam menangani krisis bekalan makanan segera. Sesungguhnya, strategi keterjaminan makanan tidak akan lengkap tanpa pengukuhan agensi pelaksana yang penting seperti Fama. Yang terakhir bagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua kaum India yang akan menyambut pada 12 hari bulan nanti. Deepavali Nal Batuka. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat